أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah lagi bakir kedekut. Bila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan bila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakir kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta bendanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya. Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seseorang pun merasa aman terhadapnya. Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Mereka yang demikian sifatnya ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ma'arij. Surah yang ke-70 pada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-35. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tabiat manusia. Perangai manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang 10 sifat yang akan merawat perangai buruk manusia ini. Pertama, Allah menyebut tentang watak manusia, kebiasaannya, sifat-sifat jahat yang ada dalam diri mereka. Yang kedua, Allah menyebut tentang 10 sifat yang merawat penyakit ini, khusus kepada orang-orang yang beriman, yang mampu membuang watak dan sifat-sifat ini. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang sifat-sifat hari kiamat yang menakutkan dan bagaimana keadaan orang-orang yang diseksa pada hari kiamat kelak. Maka ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang tabiat manusia dan sifat mereka yang menghimpunkan segala kejahatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pengecualian kepada orang yang beriman yang mempunyai 10 sifat daripada penyakit-penyakit ini. Supaya orang beriman terus menjadi contoh tauladan kepada manusia sejagat untuk diikuti dan dicontohi. Kata Allah, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat halu'a. Halu'a memberi maksud ialah keluh kesah. Dan juga memberi maksud sifat mereka yang cepat bosan. Dan juga memberi maksud halu'a ialah sifat tamak mereka dan kurang sabar mereka. Yang disebut dalam bahasa Arab syiddatul hirs wa qillatus sabar. Tamak dan kurang sabar.
Maka Allah menjelaskan apa itu halu'ah, penyakit halu'ah. Kan di antara tafsir yang paling tinggi maknanya tafsir Quran dengan Quran. Bila Allah menyatakan bahawa sesungguhnya manusia tabiatnya ialah keluh kesah. Apa dia keluh kesah? Maka Allah cerita, iza massahu syarr jazua. Bila mana mereka ditimpa dengan perkara yang mereka tidak suka, ujian-ujian dan bala, diturunkan penyakit, dikurangkan harta benda mereka dan pelbagai perkara yang tidak mereka sukai, lalu mereka ini jazua. Maksud jazua, kuat mengeluh, kuat mengadu dan panjang kesedihannya. Itu perkataan jazua, iaitu sedihnya panjang, macam tidak akan berhenti. Mengeluhnya senantiasa, jumpa orang ni mengeluh, jumpa orang tu mengeluh, semua orang dia mengeluh. Untuk menunjukkan lemahnya. Dan juga mereka ini senantiasa bersifat tidak mampu atau tidak ingin menerima apa yang berlaku. Tak boleh terima. Lalu mereka sibuk untuk menyalahkan orang itu dan orang ini tanpa melihat diri mereka. Kita sebut di antara kenikmatan, di antara kemuliaan bila seorang hamba ditimpa ujian, mereka melihat diri mereka dahulu sebelum melihat orang lain. Di antara musibah manusia bila ditimpa ujian, mereka melihat orang lain dulu. Orang ni lah, orang tu lah. Sehingga mereka tak dapat belajar sesuatu pun daripada ujian. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa iza massahul khair. Bila mana mereka mendapat kebaikan. Kebaikan di sini, kaya, pangkat jawatan, pengaruh, kuat, sihat, dan apa saja nikmat. Mereka ini bersifat manu'a, bersifat kedekut. Apa maksud kedekut? Disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, syarru ma fi rajulin syukhun hali'un wa jubnun khali'un. Perangai buruk yang ada pada seseorang ialah kedekut yang melampau dan penakut yang melampau. Kedekut melampau dan penakut yang melampau. Baik, kalau kita sebut perkataan manu'a ini, asal manu'a daripada perkataan mana'a, artinya sifat menghalang. Apa maksud menghalang di sini? Tak nak kongsi. Kebaikan yang dia ada, dia tak nak kongsi. Kalau dia ada jawatan, dia tak nak kongsi jawatan itu untuk orang ramai. Untuk dia je. Walau waktu dia nak jawatan, dia minta semua orang sokong untuk dia. Waktu dia nak jawatan, dia berkongsi. Semua kena pangkah dia kalau sistem sekarang. Semua kena undi dia. Semua kena keluarkan suara menyokong dia. Tapi bila mana dia ada kuasa, dia cuma untuk dia. Maka ini nama manu'a, kedekut. Dan demikian juga bila ada harta. Kalau boleh dia minta semua orang tolong bisnes dia. Kita kan sama-sama Melayu, sama-sama Islam, tolonglah kita. Umpamanya macam tu. Kita sama-sama bangsa, tolonglah kita. Waktu mereka nak kaya, mereka minta tolong semua orang. Bila mana mereka kaya seorang diri. Maksudnya tak nak tolong orang. Tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak juga sedekah, tidak juga untuk membantu orang lain. Dan demikian juga bila mana mereka dapat kesihatan. Kalau sakit, minta semua orang doa. Sakit, dia tak doa, ni solat ajak, masjid ni solat ajak. Bila mana mereka sihat, mereka tidak mempedulikan orang lain. Bila orang mereka sakit, minta diziarahi, minta didoakan, minta itu, minta ini. Tapi bila Allah berikan kesihatan, mereka tidak menggunakan kesihatan tadi untuk membantu orang lain pula. Maka ini sifat ananiyah manusia. Allah sebut watak manusia ni. Ananiyah. Ananiyah yang sifat keakuan. Sifat yang cuma mementingkan diri sendiri. Kalau kena musibah, mau dikongsi dengan semua orang. Bila dapat nikmat, maka dia pun senyap seorang diri. Maka ini yang disebut sebagai halu'ah. Penyakit ini kena pada semua manusia. Melainkan orang-orang yang beriman yang mempunyai 10 sifat. Allah kata, melainkan orang beriman. Dan orang beriman ini pula yang mempunyai 10 sifat. Berarti, iman bukanlah dakwa. Mendakwa, saya orang beriman, saya orang beriman. Dia ada 10 sifat yang dia kena ada. Maka Allah menyebut satu persatu sifat. Yang pertama sifatnya Allah sebut. Illal musallin. Itu orang-orang yang sembahyang. Ini sifat pertama orang-orang yang tidak akan kena penyakit keluh kesah.
Orang-orang yang bila mana ditimpa ujian, dia sabar. Mendapat nikmat, dia bersyukur. Baik, kenapa Allah menyebut sifat musallin, orang sembahyang? Kerana sembahyang mendidik orang beriman. Dan sembahyang menandakan agama seseorang. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'sul amri as-salah. Asas kepada setiap urusan itu ialah sembahyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Kata Hasan al-Basri, seorang yang tidak mempedulikan solatnya, mempelekehkan solatnya, maka dia tidak ada apa-apa pun kemuliaan yang dia ada. Jadi kalau dia kaya, dia ada pangkat, tapi tak sembahyang, tak payah nak bangga apa pun kemuliaan kamu. Kamu tak ada mulia apa pun. Kerana mulia orang beriman dan mulia manusia kerana solat. Dan orang Yahudi paling dengki solat orang beriman. Kerana tidak ada solat yang paling sempurna melainkan solat orang beriman. Ada dua keadaan Yahudi yang amat dengki pada orang Islam ketika orang Islam solat. Yang pertama, ketika mana orang Islam mengucapkan amin. Oh marah, kenapa? Bersatu kita. Amin. Bersatu, satu masjid. Satu surau. Satu dewan mungkin. Kat Masjidil Haram kita terasa gegaran amin. Yang kedua, ketika mana orang Islam menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Maka bunyi serentak Assalamualaikum warahmatullahi. Dua benda ini dalam solat Yahudi amat dengki. Dan amat benci sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solat orang beriman juga dicemburui oleh semua agama lain. Lihat sempurnanya, lihat safnya, lihat pakaian menutup auratnya, lihat bagaimana berjemaahnya, lihat bagaimana sekatanya, imam baca Allahu Akbar, makmum pun ikut, sehinggalah memberi salam. Lihat tempat di mana dihimpunkan orang beriman dengan solat. Ini menjadikan kedengkian manusia bila melihat orang Islam solat. Sebab tu kita tak heran kalau orang kafir cenderung nak bung masjid. Marah no dia kepada masjid. Tempat di mana bersatu hati-hati umat Islam. Tempat di mana umat Islam benar-benar menunjukkan ubudiyah, perhambaannya pada Allah. Kerana itu Allah menyebut tentang hebatnya solat dalam mendidik manusia. Daripada mula persiapan untuk solat, iaitu mengambil wuduk. Sehinggalah kita solat bertakbiratul ihram, sehinggalah kita memberi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati la syughla." Sesungguhnya pada sembahyang itu ialah kesibukan orang beriman. Sibuk sehingga waktu mana kita solat, sibuknya kita tak makan, tak minum, tak bercakap sebab sibuk dalam solat. Kita kan dalam luar-luar solat ni tak sibuk, sempat makan lagi, sempat minum, sempat sembang, sempat menoleh kiri kanan. Waktu kita solat, ini tempat paling sibuk. Tuan-tuan takkan bercakap. Walaupun sebelah kita siapa pun, bos kita ke, sebelah kita tok guru kita ke, sebelah kita orang-orang yang penting ke, kita tak akan cakap. Kita sibuk ni. Tak ada orang tegur kita tengah solat. Kita tak makan. Kerana sibuk. Orang kan kalau dia sibuk, makan pun tak sempat. Sibuk. Itulah dia solat. Kita tak minum. Kita tak menoleh kiri dan kanan. Tak ada kiri kanan tengok. Tak ada. Maka kata Nabi SAW, "Inna fis salati la syughla." Sesungguhnya solat itu ialah kesibukan orang beriman. Jadi kalau nak kita sibuk, kat mana sibuk kita? Solat. Oh saya sibuk ni. Sibuk apa dia bersyak? Bukan, solat. Solat lambang kesibukan orang beriman. Dan solat ini juga perbezaan antara kufur dan iman. Cik Nabi SAW menyatakan, "Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah, man faman tarakas salah faqad kafar." Perbezaan kita orang beriman dengan orang kafir ialah sembahyang. Siapa yang tinggalkan sembahyang maka dia kafir. Jumhur ulama mengatakan kafir di sini makna kufur nikmat. Sebagian ulama kata tak, ini kafir akidah. Dianggap sebagai kafir akidah sebagai pendapat Ahmad bin Hanbal. Tapi jumhur ulama termasuk Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan orang yang tak solat ini dipanggil kufur nikmat. Allahumma illa, melainkan dia mengingkari kewajiban solat secara asas. Kalau dia tak sembahyang sebab malas atau kurang ambil berat, maka dia berdosa besar. Tapi tidak keluar dari Islam. Kalau dia kata solat ni tak wajib, maka keluar dari Islam dengan sepakat ulama.
Dalam mazhab Hambali pula, tinggal solat maka dianggap kafir. Kerana berdasarkan zahir hadis, man tarakas salah faqad kafar. Siapa yang tinggalkan solat maka kafir. Dan solat ini juga hubungan antara hamba dengan Allah. Sehingga Nabi SAW tidak menerima ibadat solat melainkan langsung dari Allah. Berbanding ibadat puasa, haji, zakat, ibadat-ibadat yang lain melalui perantaraan Jibril AS. Tapi solat, Allah Ta'ala panggil Nabi SAW. Jemput. Dan peristiwa Isra' Mi'raj yang agung, lalu menerima kefarduan solat. Dan solat ini juga adalah hisab pertama manusia berbanding amalan-amalan yang lain. Bila elok solatnya, maka amalan-amalan yang lain barulah dilihat dan ditengok. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salah. Iza salahat, salah sa'iru amali. Wa iza fasadat, fasadat sa'iru amali. Perkara pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak ialah solat. Kalau elok, maka elok segala amalannya. Kalau tak elok, buruk segala amalannya. Maka semua amalan lain tergantung dengan sebab solat. Dia tergantung. Sama ada Allah nak terima ataupun tidak. Kerana solat ini menjadi asas dia. Dia kalau kita ambil periksa sebagai contoh, dia ada subjek paling penting sekali. Okey, bahasa Melayu. Kalau kita kat Malaysia lah bahasa Melayu. Tak lulus bahasa Melayu, yang lain semua A, tetap CJ tu dia anggap CJ tak lulus. Ambil balik BM Julai. Kalau zaman kita BM Julai lah. Zaman anak-anak kita tak tahu nama BM apa, BM Oktober ke benda ke. Zaman kita panggil BM Julai. Ambil lah BM Julai balik. Sebab apa? Tak lulus. Yang lain A, yang lain excellent. Dia mesti ada benda trust, dia bagi trust. Benda yang asas. Sama juga kalau kita ambil lesen kereta, dia ada benda yang trust. Kalau tak lulus tu jangan cerita nak test benda lain. Test dulu yang undang-undang dulu. Tak lepas undang-undang jangan cerita nak pegang steering kereta. Lepas undang-undang okey baru boleh. Sama juga dalam ibadat yang Nabi SAW sebut Rasul Amri As-Salah. Kepala kepada urusan agama kita ini solat. Bahkan Allah menyebut kewajipan pemimpin untuk mengerahkan seluruh rakyatnya solat. Kata solat ni bukan hak peribadi, hak negara. Hanya orang bodoh menganggap solat ni hak peribadi, nak solat-solat kubur asing-asing. Bukan. Solat ni hak negara. Kalau solat ni hak peribadi, Nabi SAW tak bina masjid. Dan Nabi SAW tak akan solat di masjid. Itu hak peribadi. Solat kat rumah sudahlah. Tapi apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang Allah berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka mendirikan solat. Pertama Allah sebut, bila dapat kuasa, dirikan solat. Artinya, solat ini agenda negara. Sebab bila dapat kuasa, kita mesti bila dapat kuasa, apa ucap tama kita? Apa benda dulu kita nak buat bila kita memimpin negara? Turunkan tol, turunkan minyak, jangan harap tak turun-turun. Kerana benda itu bukan asas yang penting dalam membina masyarakat, manusia. Maka perkara pertama yang dilakukan oleh pemimpin yang sebenar ialah solat. Dan Nabi SAW, akhir wasiat Nabi sebelum baginda wafat, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Sembahyang, sembahyang. Dan hamba yang berada dalam penguasaan kamu. Sebelum Rasulullah wafat, wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya, solat. Umar Al-Khattab ditikam. Ketika mana beliau sedang solat. Dengan pisau yang beracun. Ditikam oleh Abu Lu'ah. Dengan pisau beracun yang dibeli dengan harga yang mahal. Dia letak kiri kanan. Dia asah setiap hari biar tajam. Satu hari Umar Al-Khattab tengok dia sedang asah pisau. Tanpa mengetahui tentang niat buruk dia. Dia asah pisau. Setiap hari asah pisau biar tajam betul. Kemudian dia beli racun. Itu hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Umar Al-Khattab melarang masukkan hamba yang bukan Islam di kota Madinah. Tapi ada yang dengar, ada yang tak dengar. Mughirah bin Syu'bah dia tak dengar. Maka dia ambil hamba yang bukan Islam. Majusi. Masuk ke kota Madinah, kerja dengan dia. Maka hamba ni marah sebab kerajaan Majusi, kerajaan Kisra jatuh.
Disebabkan Umar Khattab menjatuhkannya. Jatuh Parsi, marah dia tak habis. Dan dia jadi hamba. Maka dia merancang untuk membunuh Umar Khattab. Ketika Umar Khattab solat, maka ditikam Umar Khattab. Bila ditikam Umar pun jatuh dengan 3 tikaman. Kali, 2 kali, 3 kali jatuh Umar Khattab. Maka sebahagian orang membatalkan solat. Yang duduk belakang tak tahu apa. Mereka solat macam biasa. Orang duduk belakang tak tahu apa. Yang depan sebahagiannya kelang kabut. Dan lelaki ini tidak mau ditangkap, maka dia pun menikam kiri kanan. Sehingga salah seorang orang Islam ambil barnis, lempar di wajahnya. Dan bila mana dia rasa dia akan kena tangkap, dia pun bunuh diri dia sendiri. Maka mati. Bersama Umar Khattab mati 13 orang Islam dalam masjid itu. Umar Khattab dia pingsan seketika sebelum beliau wafat. Bila mula dia sedar, dia kata, apakah aku telah solat? Soalan pertama. Kau dah solat belum? Belum. Maka dia pun cuba solat. Ambil wuduk solat. Lalu dia pingsan balik. Dia sedar, ditanya apakah aku sudah solat? Kemudian dia kata, la hadza fil Islam man tarakas salat. Tidak ada bahagian dalam Islam orang yang tinggalkan solat. Tak ada bahagian. Jangan duk dakwalah saya Islam saja. Tak ada bahagian kamu dalam Islam. Betapa Umar Khattab jaga solat walaupun ditikam ni, jatuh pingsan. Kerana mereka ini tahu, sebagaimana Allah sebut, islah manusia bermula dari solat. Contoh kita nak baiki diri kita, mulakan dengan solat. Bukan orang yang nak taubat, disunatkan memulakan dengan sunat taubat. Sebagai islah, permulaan. Sebagai permulaan untuk dia melaksanakan solat-solat yang lain. Mulakan dengan 2 rakaat solat taubat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang perintah Nabi SAW bagi orang bertaubat yang disebut sebagai solat taubat. Disunatkan untuk menunjukkan kesungguhan dia. Bersungguh taubat diterjemahkan dengan solat dan kemudian dia menjaga solat-solat yang lain. Baik, yang pertama sifat orang yang mampu memperbaiki sifat keluh kesah dalam diri, yang sifat kedekutnya dan sifat tak sabar dengan ujiannya ialah dengan solat. Yang kedua Allah Ta'ala sebut, alladzina hum ala salatihim daimun, iaitu yang berterusan solat. Yang pertama solat. Yang kedua berterusan solat, bukan sekali lah solat. Dia panggil muwazabatu alaiha. Berterusan solat. Tiada kesibukan yang menangguhkannya atau tiada kesibukan yang menghalangnya. Tidak ada sebab yang menyebabkan dia meninggalkannya. Dia berterusan solat. Bukan sekadar solat, berterusan jaga solat. Dia sebut daimun, berterusan. Kemudian Allah menyebut sifat yang ketiga, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, iaitu orang yang menunaikan zakat yang wajib ke atasnya. Dan ayat ini sebut, dan orang yang pada hartanya dia mengetahui ada hak yang maklum. Apa itu hak maklum? Yakni zakat. Seorang bila mana dia keluarkan zakat, maka tak panggil dia kedekut. Dia telah menyempurnakan hak harta. Tak kalau ada orang tu dia tak pernah sedekah, dia cuma keluar zakat je. Apakah kita kata dia kedekut? Jawapan bukan kedekut. Dia dah pemurah. Sebab zakat dia tu telah ada hak orang miskin, orang fakir, semua ada dalam tu. Yang 8 asnaf yang termasuk amir sekali ada dalam tu. Maka memadai, tapi bila orang ni tuan-tuan sekalian dia keluarkan zakat, automatik dia akan jadi pemurah untuk sedekah yang lain. Macam juga kita kalau jaga solat fardu. Jaga sungguh-sungguh, automatik jadi rajin solat sunat. Jadi rajin. Kerana setiap kebaikan akan menarik kebaikan lain. Kita kalau buat baik sekali, dia akan tarik kebaikan lain buat. Tarik ni, tarik kebaikan. Macam gini lah tuan-tuan kawan orang baik. Tuan-tuan kawan seorang orang baik. Orang baik itu dia ada orang baik juga kawan dia. Tarik 2 orang, tarik 3 orang, akhir jadi satu grup. Bolehlah buat halaqah hafaz Quran. Walaupun lepas tu batal, tak apalah. Tapi dah boleh buat. Boleh buat halaqah bahasa Arab. Bolehlah buat halaqah usrah. Maknanya duk tarik kawan baik, kawan baik, kawan baik, kawan baik. Sehingga kita pun bolehlah buat program. Bolehlah buat aktiviti sekian-sekian. Bermula daripada seorang kawan baik. Sama juga kebaikan. Kita kalau buat baik satu, dia akan tarik kebaikan nombor 2, kebaikan nombor 3. Apatah lagi bila kebaikan tu Allah terima. Sehingga ulama menyatakan tanda kebaikan Allah Ta'ala terima, maka rasa keinginan dia untuk buat baik yang lain. Bila sedekah zakat kita diterima, kita cenderung pula nak sedekah. Dan kalau kita zakat, sudah terkeluar daripada makna kedekut. Kita dah tunai hak.
Orang tak boleh kata awak tu kedekut lah, tak tolong orang tak. Saya dah keluar zakat. Dalam zakat tu fakir miskin ada, mu'allaf ada, orang berhutang ada, orang ghariming ada. Semua benda dalam yang disebut sebagai asnaf zakat. Jadi awak tak boleh kata saya kedekut. Saya dah keluar zakat 2.5%. Saya dah keluar zakat kambing saya seekor atas 40 ekor. Keluarkan zakat lembu saya. Keluarkan zakat emas saya. Lain-lain zakat. Kita dah dianggap pemurah di sisi Allah. Cuma orang ni lagi tak dapat bahagian dia kedekut semacam kita ni. Dia tak dapat bahagian dia. Sampailah bahagian tu sampai kat rumah dia. Sampailah duri yang seguni rumah dia. Pemurah orang ni. Macam tu. Lagi tak sampai rumah dia kedekut tu. Kan baik sangat. Itu perangai kita. Lagi kita tak dapat. Di sisi Islam, seorang bila mana keluarkan zakat, dia sudah pemurah. Dia telah beri hak. Kemudian kata Allah Ta'ala, dia beri hak harta tadi kepada yang meminta atau yang tidak meminta. Ada orang tuan-tuan sekalian bila dia susah dia pun minta lah. Ada orang pula walaupun dia susah dia ada maruah. Dia tak senang-senang nak minta dengan orang. Kalau minta pun sekali dia pun senyap. Dia bukan jenis mendesak. Kerana setiap orang berbeza dari sudut menjaga maruah. Ada orang jenis tak kisah minta. Ada orang saya katakan dia tak akan minta. Tapi dia adalah asnaf zakat. Orang ni yang kita kena perhati betul-betul. Orang minta ni insya-Allah tak akan terlepas. Akan ada tolong dia. Sebab dia minta. Orang jenis tak minta, tahu-tahu susah. Ada bebanan kewangan dia, bebanan perubatan dia, bebanan pembelajaran anak-anak dia, bebanan kehidupan dia setiap hari. Orang tak perasan, orang tak tahu. Yang tahu ni ialah orang yang bijaksana. Atau orang-orang yang disebut sebagai bijaksana, dia dapat mengesan orang susah yang tak cakap. Ni bijak orang ni. Orang ni dipanggil, disebut sebagai mempunyai kasyaf dia. Orang yang ada kasyaf, dia tahu orang ni susah. Walau orang ni tak bunyi mulut. Kerana ada orang, saya katakan memang dia dengan maruah dia tak akan cerita susah orang. Tak mudah-mudah buka mulut tahu. Jauh sekali nak kongsi dalam Facebook. Nak kongsi dalam TikTok, jauh sekali. Dia tahan macam tu. Maka Allah sebut ini golongan mahrum. Mahrum maknanya tidak meminta. Kemudian Allah menyebut sifat keempat. Orang-orang yang berjaya merawat penyakit keluh kesah ini. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, iaitu orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Dia beriman dengan hari kiamat, maka dia mempersiapkan dirinya amal soleh. Dan termasuk amal soleh itu bersabar, bersyukur. Orang inilah yang tak ada penyakit keluh kesah. Dan yang kelima, orang yang takut pada azab Allah. Allah sebut walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Itu orang-orang yang takutkan azab Allah. Dengan dia meninggalkan, yang takut azab Allah kalau meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa. Kerana dia mengetahui azab Allah pasti akan berlaku. Tak ada seorang pun boleh merasa aman atas azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan kita, orang Yahudi, perangai mereka aman dari azab Allah. Walau buat dosa besar, mereka rasa aman kerana mereka kata kami anak Allah. Kami anak Allah, kami kecintaan Allah. Tapi tidak orang beriman. Allah sebut dalam Quran, orang beriman ini umat terpilih. Yang sebenar-benar umat terpilih ialah umat Islam. Dan ini dapat dibuktikan dalam banyak contoh. Allah Ta'ala pelihara umat Islam pertama, kitabnya, yakni Al-Quran. Tidak boleh diubah dan tidak akan diubah. Yang kedua, Allah jaga umat ini dengan ukhuwah. Dalam ibadat itu ada ukhuwah seperti haji, salat Jumaat, Allah jaga. Ibadat ini akan terus wujud dan berkekalan. Yang ketiga, Allah Ta'ala muliakan umat ini dengan kesatuan Kaabahnya. Semua umat Islam, tak kiralah dia cerita dia apa pun, pasti dia cerita tentang penyatuannya di Kaabah, di Masjidil Haram. Dengan ibadat haji dan umrah. Datang semua. Tak kiralah bentuk macam mana pun. Yang dulu kita rasa tak sebulu dengan kita ke, tak sepati dengan kita, last kali jumpa kat Mekah. Yang bergaduh sebelah rumah ke, akhirnya jumpa kat Mekah. Kan tu Allah pelihara umat ini. Yang keempat, Allah pelihara institusi perkahwinan umat ini. Tuan-tuan, tidak ada institusi perkahwinan yang lebih kukuh daripada institusi perkahwinan dalam Islam. Sebab itu umat Islam ialah umat yang akan terus banyak. Yang nak banyak zuriat ini bila mana dia betul jaga perkahwinan. Sistem perkahwinan.
Tahu orang lain, umat lain, sistem perkahwinan dah rosak. Perkahwinan mereka dah rosak bukan lagi tujuan untuk menjaga agama. Umat Islam terus tersebar ramai umat dengan perkahwinan. Kita tengok yang paling dicemburui sistem kemasyarakatan dalam Islam ialah sistem perkahwinan dengan walinya, dengan saksinya. Dengan ketika mana orang kafir dah tak ada dah nilai atau kita sebut dara-dara dah tak ada dah. Mereka dah mengamalkan seks bebas. Yang kita cerita Jepun yang moden tu. Jepun kita kata, oh ni moden, bijak. Padahal mereka tidak mampu menjaga maruah diri mereka. Ni buat interview, sekolah rendah pun dah habis dah. Yang cerita sekolah menengah. Dia buat interview, pelajar-pelajar, siapa belum tengok benda tak elok, siapa yang belum pernah bercium. Semua kata pernah belaka. Bukan bebas. Ni alat-alat seks dijual bebas di Jepun. Majalah kartun. Dia bukan sekadar cerita je. Kartun pun teruk. Kata kita tak sampai peringkat tu. Kartun pun kartun yang bersifat lucah. Artinya budak-budak sudah terdedah. Kartun ni budak baca, orang tua tak baca kartun. Jadi budaknya terdedah dengan benda tu. Kita duk sebut, oh Jepun maju. Dia maju tapi korup dari segi akhlak dia. Rosak sistem perkahwinannya. Tinggal umat Islam di sistem perkahwinan. Sebab itu mereka cemburu sistem perkahwinan umat Islam. Mereka cuba buat macam-macam untuk rosakkan. Namun Allah Ta'ala jaga sistem ini. Sistem perkahwinan terus dipelihara, dijaga menjadi sebab umat Islam bertambah. Tetapi bila tak kahwin, tak cenderung nak punya anak. Tak kahwin. Dah berzina, anak-anak buat apa? Orang kahwin je nak anak. Orang kahwin je yang tunggu anak. Dan bila orang tu berkahwin kerana agama, yang inilah yang nak anak ramai. Bukan berkahwin sebab nak harta, nak dia, kahwin kerana agama. Orang inilah yang akan tak ada masalah. Bukan kita lihat bagaimana umat Islam, mereka berbangga zuriat yang ramai. Sebagaimana Rasul SAW berbangga dengan zuriat yang ramai. Oh ni anak 10, ni anak bagus. Ini orang-orang yang baik yang Rasulullah SAW bangga dengan mereka. Fa inni mubahim bikumul umam. Aku bangga dengan umatku yang ramai. Dengan sebab perkahwinan. Tetapi kalau kita baca bagaimana umat Islam berkembang. Dengan dakwahnya dan di antaranya ialah dengan perkahwinannya. Waktu mana Rasulullah SAW berkahwin dengan Juwairiyah, maka seluruh Bani Mustalik memeluk Islam. Seluruhnya. Artinya bagaimana dakwah itu berkesan dari perkahwinan. Yang tidak berlaku pada umat lain. Tak ada orang ni bila kahwin dengan Hindu, seluruh jadi Hindu. Tak ada. Ia berlaku pada umat Islam. Kahwin je, maka semua. Atau kita lihat bagaimana antara sebab keislaman kerajaan Melaka. Ni versi banyak. Antara berkahwin dengan puteri Raja Pasai. Lalu raja ni pun memeluk Islam, maka rakyatnya semua memeluk Islam. Itu hebat sistem perkahwinan, dia menyebarkan dakwah. Dek, seorang kahwin, habis masuk Islam, satu family. Bukan satu bangsa. Sebagaimana saya cerita tentang Bani Mustalik. Memeluk Islam semua kerana Juwairiyah yang merupakan ketua kepada Bani Mustalik. Isteri pada ketua Bani Mustalik. Anak pada ketua Bani Mustalik. Akhirnya semua memeluk Islam. Tak ada lagi yang kafir. Ini hebat bagaimana sistem perkahwinan dalam Islam. Baik, orang beriman, tersebut tadi orang beriman, mereka bila buat dosa, walaupun mereka umat terpilih takut. Buat dosa kecil pun takut nanti kena azab. Nabi pun sebut ada orang, dia masuk neraka kerana seksa kucing. Walaupun dia ni malam hari Qiyam, puasa siang hari. Kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun bihiratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka kerana mengurung kucing. Tidak dia melepaskannya untuk cari makan, tidak juga dia beri makan. Contoh kita bela kucing ni tak wajib. Tapi kalau kita bela kucing, wajib beri makan. Contoh tak bela kucing, contoh tak wajib beri makan walaupun tengok kucing tu lapar, dia pandai dah cari. Dia pandai cari makanan dia. Dia minta orang kita tak dapat, tengok muka haji ni kedekut, dia pun minta orang lain pula. Sampailah dia dapat. Dia pandai cari sendiri. Tapi bila kita kurung dia, atau dengan makna kita pelihara dia, wajib atas kita menafkahi dia. Kalau dia mati, kita berdosa. Betul dosa kita olah. Kecil je sahab, dosa kucing. Rasulullah pun beri amaran. Ada seorang perempuan. Dia masuk neraka kerana kurung kucing. Jangan kata kalau kurung orang tak beri makan. Kurung kucing. Sebab itu, kalau itu orang beriman sentiasa takut ada dosanya dihisap oleh Allah. Walaupun dia dah sembahyang banyak.
Walaupun dia buat ibadat banyak, bimbang-bimbang ada dosa tertentu penyebab Allah Ta'ala murka. Bila Rasulullah cerita, ada wanita ni malam qiyamul lail, siang puasa, tapi mulut dia ni mulut uduh sikit. Kalau kita sebut mulut laser, outspoken. Illa annaha tu'zi jiranaha, melainkan dia suka menyakiti jiran dia. Mulut dia kalau cakap, sakit hati orang dengar. Lalu apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia dalam neraka. Padahal qiyamul lail, padahal solat, padahal dia ni puasa. Nabi SAW nak beritahu, apa pun bentuk dosa orang beriman kena takut. Walaupun kita dah perfect bab ni, haji 14 kali, umrah 100 kali, tapi kita tetap takut kalau kita buat satu dosa tertentu. Kadang yang lain dah bagus, tapi durhaka ke mak ayah. Itu punca masuk neraka, takut kita. Bila kenang balik suara kita lebih tinggi pada mak ayah, bila kenang balik kita pernah marah mak ayah. Walaupun kita hari ni rasa dah bagus duduk agama, duk teringat salah silang, kesilapan silang, takut sebab tu kita masuk neraka. Lalu kita taubat. Sentiasa istighfar. Ini orang beriman, sentiasa takut azab Allah. Dia tak macam Yahudi, buat apa pun tak rasa bersalah. Bunuh orang tak rasa bersalah. Bunuh kanak-kanak dia tak rasa bersalah. Sebab apa dia kata nahnu sya'bullahil mukhtar, nahnu abna'ullah wa hibba'uh, kami anak Tuhan. Takkan Allah nak azab kami? Takkan Allah nak hukum kami? Ini perangai orang kafir, Yahudi. Tapi orang beriman tidak. Walau sesempurna mana pun ibadat, dia tetap bimbang, takut nanti kena azab. Pada sedikit kesalahannya, maka sentiasa dia bimbang dan mohon ampun pada Allah. Kemudian sifat yang keenam, Allah Ta'ala menyebut dia menjaga dirinya daripada zina. Al-bu'du 'anil fahishah, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Iaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya melainkan untuk isterinya dan wanita yang dimilikinya secara perhambaan. Artinya mereka benar-benar menjaga kehormatan diri, yakni tidak berzina. Contoh orang yang berjaya protek diri dia sampai jumpa Allah, tak pernah berzina. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dia dengan keimanan. Kita ni tuan-tuan sekalian, antara kewajiban kita dalam memelihara, mendidik anak-anak, pelihara dia daripada terjebak daripada zina. Di antaranya kita beritahu kepada dia tentang dosa zina. Di antaranya kita mempercepatkan perkahwinannya bila dia keinginan. Kalau dia tak ada keinginan, tak apa. Tak nak kahwin, nak duduk dengan mak je. Nak duduk dengan ayah dia. Ini tak boleh sebut, tak apa. Tapi dia ada keinginan. Maka orang ni kita tolong dia. Bukan sekadar mak ayah dia tolong untuk kahwin. Tak apalah, kita tanggung sekejap. Supaya dia terselamat dari zina. Hatta masyarakat. Masyarakat cuba tolong orang-orang macam ni. Yang nak kahwin, tak ada duit. Takut terjebak dengan zina. Kata dia kata Allah Ustaz, dia kan iman dah kuat, takkan terjebak. Kata zina ni dia special sikit. Dosa ini, jangan kata orang kita katakan dah kuat iman, jangan kata kuat iman akan terpelihara. Tidak semudah itu. Kerana hatta seorang wali Allah pun boleh terjebak dengan zina. Jangan kata orang biasa-biasa. Kerana zina dia ada cara godaan yang berbeza. Godaan yang berbeza-beza. Hatta zaman Rasulullah ada yang terlibat dengan zina. Dan hukum zina dijalankan. Itu zaman yang bersih tu. Zaman Rasulullah tak ada filem-filem macam kita ni. Tak ada TikTok, Facebook macam kita. Tapi zaman Rasulullah pun berlaku zina. Sehingga tertegak hukum zina. Apa tu lagi zaman kita, kalau kau dah kuat iman takkan berzina. Bukan semudah itu kita beri suatu pengecualian. Zina menjadi satu bentuk ujian kepada umat Islam. Kerana itu kita kena didik anak-anak kita jaga aurat. Untuk mengelakkan zina. Jaga pergaulan. Untuk mengelakkan zina. Beri pendidikan. Kahwin ni dia bila dia kehendak. Bahkan Rasulullah ajar satu doa. Kalau orang ni bukan sekadar kalau dia cenderung pada zina. Hatta kalau tak cenderung pun tolong doa. Letak kat dada dia. Allahumma gfir zambahu. Allahumma gfir zambahu wa hassin farjahu. Allahumma tahir qalbahu wa gfir zambahu wa hassin farjahu. Ya Allah sucikan hatinya. Ampunkan dosanya. Pelihara kemaluannya. Doa ini Rasulullah sebut pada seorang lelaki yang kata, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam tapi tak nak tinggal zina. Sahabat-sahabat lain marah, benda cakap macam gitu. Maka Nabi panggil di sini kejap. Nabi ajar dia, apakah kamu suka kalau sekali ibu kamu berzina, mak kamu berzina? Suka tak? Tak suka.
Kalau sekiranya anak kamu berzina, tak suka. Kakak berzina, tak suka. Nabi sebut sejumlah wanita-wanita yang dia sayang dalam hidupnya. Lalu kata Rasulullah, wanita yang kamu zina itu mungkin mak orang, anak orang, adik-beradik orang. Sebagaimana kamu tak suka kalau orang dekat dengan kamu di kalangan wanita yang kamu sayang berzina. Kita suka ke mak kita berzina? Tak suka. Suka ke anak perempuan kita berzina? Tak suka. Adik-beradik kita berzina? Tak suka. Mak saudara kita berzina? Tak suka. Nenek kita berzina? Tak suka. Maka perkara sama yang kita tahu, bila seorang tu berzina, perempuan ini mungkin anak seseorang, ibu seseorang, nenek seseorang, adik-beradik seseorang, mak saudara seseorang. Macam kita benci. Lihat Rasulullah SAW ajar dulu. Mantik, logik. Biar ada kebencian. Anak-anak kita kena ajar macam tu. Dia sebut mantik. Metafizik. Kebencian. Kemudian Rasulullah letak tangan kat dada. Allahumma ighfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosa dia, sucikan hatinya, peliharalah kemaluannya. Maka kata lelaki ini, tidak ada benda yang paling aku benci selain daripada zina. Kata ini rawatan kita. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad oleh almarhum Profesor Dr. Abdullah Nasir Unwan disebut satu bab bagaimana menjaga anak-anak daripada berzina. Ini tanggungjawab mak ayah. Tarbiyatul Aulad. Ni kita mak kita ayah antara tanggungjawab kita. Pelihara anak kita jangan tercebur, jangan terjebak. Sebab itu mukaddimah zina pun halang dia. Kita kena perhati dia tengok TikTok tentang apa. Dia tengok Facebook tentang apa. Dia tengok YouTube tentang apa. Dia tengok Twitter tentang apa. Kita perhati. Kena lihat, kena tahu kecenderungan dia. Dan tolong tegur dia. Jangan buat tak apa Ustaz, sekali-sekala. Jangan main sekali-sekala macam tu. Sebab ni saya katakan dah rosak masyarakat kafir barat. Dengan penzinaan. Yang tak boleh mereka buat lagi. Sehingga setengah ayah bimbang terpaksa buat satu perjanjian dengan anak untuk tidak berzina melainkan bila kahwin. Buat perjanjian di gereja. Sampai macam tu. Kenapa? Hampir tak selamat daripada zina. Kerana perbualan zina itu bukan lagi dianggap kesalahan. Kadang zina dalam masyarakat kafir bukan kesalahan. Hanya Islam yang memandang kesalahan besar. Salah satu yang saya katakan menjaga maruah. Maka Allah menyebut orang yang mampu merawat penyakit. Halu'a ialah orang-orang yang menjauhi zina. Jadi bukan sekadar kita jauhi zina anak-anak kita. Yang ketujuh dan ke-8. Sifatnya ialah menunaikan amanah dan menyempurnakan janji. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Orang-orang yang amanah yang diberikan padanya dan janji yang diutarakan, yang diucapkan olehnya, ra'un. Ra'un dia jaga. Dia pelihara. Kalau orang beri amanah, dia sempurnakan amanah tersebut. Orang kata rahsia amanah, maka peganglah rahsia. Kata antara amanah yang payah orang jaga ialah amanah rahsia. Rahsia payah. Zaman kita zaman macam tak ada rahsia. Walaupun orang kata rahsia, bocor juga rahsia dia. Dia tak reti jaga amanah. Zaman dahulu di antara kehebatan seseorang dia mampu jaga rahsia. Itu khususnya benda-benda yang mengaibkan. Benda-benda yang kalau diceritakan merosakkan reputasi seseorang. Maka kena jagalah rahsia. Kadang-kadang kita tengok benda-benda yang tak elok. Yang dilakukan mungkin tak sengaja atau sebagainya. Itu rahsia. Dan ini termasuk dalam hadis, man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup keaiban orang beriman, Allah tutup keaiban. Atas sebahagian mereka, rahsia dalam perkara yang kita suka kalau orang tahu. Apa yang berlaku kepada Ayub Sukhtiani dengan anak muridnya Abdul Wahid. Ketika mana mereka bermusafir berjalan, bekalan air mereka habis sehingga mereka hampir binasa kerana dahaga yang melampau. Lalu kata Ayub Sukhtiani, apakah kamu ingin mengambil perjanjian denganku? Sanggupkah kamu jaga rahsiaku? Jangan beritahu orang. Kata Abdul Wahid, boleh Tok Guru. Maka dia hentakkan kakinya, maka keluar air. Satu karamah. Tapi dia tak nak karamah dicerita ke orang. Dia bimbang. Orang ni kan kalau dengar orang tu ada karamah, lain sikit cara dia. Pada kita ni bukan disuruh untuk memuliakan karamah. Kita disuruh memuliakan agama perintah Allah pada kita. Maka bimbang benda lain yang dicarinya. Kita tuan-tuan cari Tok Guru yang boleh ajar kebodohan kita ni. Bukan cari guru yang ada karamah kalau kita nak bagi Tok Guru kita ada karamah. Bukan begitu dituntut pada kita. Dituntut cari Tok Guru yang boleh celekkan kebodohan kita ni. Boleh merawat kejahilan kita. Maka jangan tengok, Tok Guru ni tak ada karamah, tak nak mengaji.
Yang setengah orang dia cenderung ke situ, karamah. Belajar tak nak, karamah dia nak tengok. Oh, Tok Guru saya ada karamah. Lalu banggalah dia. Kata Ayub Sukhtiani, kalau kamu sanggup sembunyikan aku nak buat sesuatu. Kata Abdul Wahid, ia sanggup. Maka keluar air. Dia hentakkan kaki sebagai karamah. Lalu Abdul Wahid jaga rahsia ni, tak cerita sampai Ayub Sukhtiani mati. Wafat. Begitu mereka jaga kemuliaan mereka. Jangan kata benda-benda aib. Ini benda-benda mulia. Kalau boleh panggil wartawan 3 orang 4 orang ke nak tunjuk ni. Boleh keluar air ni. Ni umat akhir zaman suka cerita baik dia. Umat dulu mereka sembunyi baik. Sebagaimana kita hari ni menyembunyi kejahatan kita. Ada satu TikToker ni. Ni zaman TikToker, zaman YouTuber. Dia pun tunjuk dia pun pungut sampah tepi pantai. Kat pantai tu ada seorang lagi ambil gambar dia juga. Lepas ambil, okey dah. Dia dah upload, tengok tanggungjawab kita ahli masyarakat. Orang pun puji bagusnya. Lepas tu sampah tu campur situ je. Sebab kameraman dah off. Yang seorang sedang ambil gambar dia. Hipokrit. Hipokrit. Dan ini kita akan lihat hipokrit. Yang janji hadiah macam-macam. Kononnya kita akan bagi masjid, bagi kereta. Rupanya bagi geng sendiri, pakat. Kita beri duit. Dia dah create geng-geng dia. Oh, kononnya baik. Geng ni pun ambil duit, lepas tu bagi balik kat dia. Lepas tu promo balik. Tentang ini zaman penyakit. Tunjuk kebaikan ada agenda dia. Kita tak kata semualah. Kita kata ada benda tu berlaku. Ada. Ada benda tu berlaku. Supaya kita hati-hati. Zaman bila orang berbangga kebaikan, kita bimbang. Maka kebaikan tu ada tujuan yang lain di sebalik kebaikan. Ataupun betul dia buat kebaikan supaya dicontohi. Kalau niat dia supaya dicontohi, mudah-mudahan Allah berkati kebaikan dia. Sebab kalau dia ada agenda tersembunyi, mudah-mudahan Allah dedahkan keaibannya. Supaya manusia tak tertipu. Dengan beberapa kebaikan yang cuba ditunjukkan, walhal di bawahnya dia seumpama menzahirkan keindahan kapek. Bawahnya penuh najis dan bangkai. Tutup orang kapek. Itu berlaku di akhir zaman ni. Cara tunjuk. Dia tunjuk, dia suruh suami dia, tolong ambil gambar saya tengah makan. Okay. Lepas suami ambil gambar, dia kata, jangan ambil gambar saya. Padahal dia suruh. Berlakon. Oh, kita tengok dia bini. Suami pening tengok bini dia. Setengah bini lah, setengah laki lain pula. Itu cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang yang cuba dia nak berlakon ni. Tentang kita berada pada zaman pelakonnya ramai. Pelakon ramai, terlalu ramai sangat pelakon. Semua nak berlakon. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifatnya yang ke-9. Ada usyahadah walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang menyempurnakan saksinya dengan benar. Sebab kita berada pada zaman saksi palsu dan saksi yang boleh direka cipta. Sifat orang beriman sebenar, waktu diminta menjadi saksi, dia bersaksi benar walau dengan orang dekat dengan dia. Walaupun dengan musuh dia jadi saksi yang benar. Yang ke-10, ini sifat terakhir, iaitu orang yang menjaga kualiti solatnya. Tadi kita sebut yang sembahyang. Yang kedua kita sebut yang berterusan sembahyang. Mudawamah. Yang ketiga Allah sebut walladzina hum ala salatihim yuhafizun, iaitu orang-orang yang menjaga solatnya. Maksudnya ialah menjaga waktunya, menjaga rukunnya, menjaga kewajibannya, menjaga sunatnya, menjaga semua perkara yang menyempurnakan solat. Tadi kita sebut dalam 10 sifat. Sifat pertama, kedua ialah orang yang sentiasa solat. Orang yang solat. Kemudian Allah sebut yang solat ni pula berterusan solat. Mudawamah. Yang ketiga ni Allah ulang lagi tentang solat. Arti solat ni dikenal ada 3 karakter. Pertama solat, yang kedua berterusan solat, yang ketiga menjaga kesempurnaan solat. Sujudnya, rokoknya, iktidalnya semua. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Orang yang paling pencuri, paling jahat. Pencuri yang mencuri dalam solat. Bagaimana pencuri yang mencuri dalam solat? Dia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Seperti pencuri. Nak cepat rokok, nak cepat sujud sampai dia tak sempurnakan tamakninah. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang 60 tahun solat dan Allah Ta'ala tak terima kerana la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, sebab dia tak menyempurnakan rokok dan sujud. Melainkan seperti patukan burung gagak ataupun patukan ayam. Illa kanakratil ghurab. Dia macam burung patuk. Dia sujud macam tu, sentuh, angkat, sentuh, angkat. Ya, bila kita sujud, kita kena tekan sujud kita. Sekira-kira kalau letak kapas, kita bangkit, kita bangun, kapas tu melekat kat dia. Bukan letak je.
takut bersentuh lantai ni. Itu bukan sujud. Sama juga rokok. Rokok ini sekira sampai kat tangan kita memegang lutut kita. Kesempurnaan rokok. Jangan rokok tak berapa nak turun je rokok dia. Maka Rasulullah menyebut ada orang solat 60 tahun Tuhan tak terima. Lalu Rasulullah menyebut dua kesalahan. Apa dia? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Rokok tak sempurna, sujud tak sempurna. Maka bila Allah sebut sifat ke-10 orang-orang yang terhindar daripada penyakit haluk ialah orang-orang yang solatnya menjaga kualiti dia. Yang wajib, yang sunat. Kita pun belajar apa sunat abad, apa sunat hayat, apa yang sunat kita sujud sahwi. Kita tahu bacaan-bacaan yang sunatnya, bacaan-bacaan yang wajibnya, rukun qaulinya. Apa yang sunat baca, takbir apa, takbir ihram, takbir intiqal. Semua orang ni dia cuba mempelajarinya. Maka ini orang yang terselamat daripada penyakit haluk. Dan penyakit haluk ini Allah sebut ini penyakit semua orang kafir. Melainkan orang beriman yang sembahyang. Kalau orang beriman tu orang yang mengaku Islam tapi tak sembahyang, dia sama kena penyakit orang kafir tu, haluk. Bila dapat harta kedekut, bila dapat musibah, mengeluh panjang, bersedih panjang. Tidak dapat menerimanya dan berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Maka ini sifat orang-orang yang dipelihara oleh Allah daripada penyakit haluk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.